Ya. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu kalau nak tutup suara pun tak apalah, kalau tak mau cakap. Sat lagi kalau ada soalan tak cakap nah. Okey, jadi kita akan mulakan dengan apa? Tajuk barulah hari ni, iaitu bahan buatan dalam industri. Okey, dalam bahan buatan dalam industri ni rasanya dia tidak jauh beza dengan silibus yang lama, dan kalaulah pelajar-pelajar ada contoh soalan yang soalan lepas-lepas hak masa KBSL lama masih boleh pakai. Okay, kita tengok kepada sub tajuk yang pertama yang ada dalam bahan buatan dalam industri ni. Allah, dia keluar satu-satu pula dah. Okey, alloy dan kepentingannya. Okey, untuk tajuk alloy dan kepentingannya ni, yang pertama yang kita perlu fahami di sini adalah definisi alloy. Sebab rasanya alloy ni adalah suatu istilah yang baru kita jumpa dalam tajuk kimia ni. Walaupun begitu, dalam kehidupan seharian bagi mereka-mereka yang terlibat dengan jenis-jenis aksesori kenderaan dan sebagainya, alloy ni dia sesuatu perkataan yang tak asing lagi. Sebab ada setengah-setengah komponen daripada kenderaan digunakan alloy. Alloy ni sebenarnya macam mana? Itu yang kita nak faham tu. Apa dia alloy? Ini contoh-contoh yang disebut alloy. Kalau kita tengok kat sini ada duit shilling, okey, ada dawai-dawai yang digunakan. Sekali kita tengok nampak macam logam sahaja. Okey, betul, dia alloy adalah logam. Cuma alloy ini dia bukan 100%, bukan 100% adalah logam tulen. Apa maksud logam tulen? Ada ke logam tak tulen? Logam tulen ni, okey, kita kena tahu beberapa istilah kat sini nanti. Yang pertama kita ada istilah logam tulen. Logam tulen ni maksudnya dia adalah tiada campuran. Maksudnya dia tak campur. Tiada campuran. Okey nah. Jadi bila dah ada campuran tu jadi macam mana? Bila dah jadi campuran, maka keluarlah istilah baru yang dipanggil alloy. Jadi sebenarnya alloy ni merujuk kepada suatu campuran. Di mana campurannya tu mesti ada logam. Itu je. Okay, nah? Belum sampai takrifan lagi ni nah. Cuma nak bagi faham konsep. Alloy tu sebenarnya adalah campuran. Campuran yang mana bahan asas dia tu mesti logam. Okay? Kalau kita guna logam tulen, yang tu bukan alloy. Logam tulen ni yang tak campur. Tapi kebanyakannya memang jarang kita jumpa logam yang bukan campuran. Kebanyakannya memang yang dah dicampur lah. Contohnya duit shilling ni, nak buat duit shilling supaya dia tak berkarat, tahan lama, bersinar, cantik, menarik. Selalunya dia sudah ada campuran. Okey nah? Okey, kita tengok apa maksud alloy. Okey, merupakan campuran dua atau lebih unsur yang mana unsur utama ialah logam. Ini wajib. Campuran dua atau lebih. Ada kadang-kadang campuran dua, ada yang tiga, ada yang empat dan sebagainya. Jadi dunia alloy ni masih lagi terbuka. Macam contohnya kalau ada pelajar berminat dengan industri alloy ni, belajar, nak buka kilang alloy dia sendiri. Dia ada ramuan dia sendiri. Maksudnya dia nak ada campuran dia sendiri dan dapat hasilkan satu alloy yang kuat ke, yang cantik dan sebagainya, masih lagi terbuka, tak ada masalah. Okay? Yang mana unsur utama ialah logam. Apa maksud? Maksudnya alloy ni, dia wajib bahan utama adalah logam. Dan dia boleh campur logam. Okey nah? Ataupun campur lain-lain lagi lah, logam lain-lain. Dia juga mungkin adalah bahan utama memang wajib logam dan dia juga boleh campur bukan logam. Bukan logam ni macam mana? Bukan logam selalunya yang popular, contohnya karbon. Sebagai contoh lah, sebagai contohnya bukan logam tu, sebagai contohnya adalah karbon. Ni bukan logam lah. Tapi dicampur juga dengan logam yang asal tadi tu, so tetap akan membentuk alloy. Boleh nah? Jadi alloy apa dia? Campuran dua atau lebih unsur di mana unsur utama ialah logam. Okay, dapat tu nah? Okey. Jadi sekarang ni untuk subtajuk yang kedua di dalam subtajuk alloy dan kepentingannya ni, okey. Alloy kita dah tahu dia adalah campuran. Sekarang ni kita nak tengok dia punya kepentingan pula. Kalau tajuk kepentingan ni nanti dalam soalan dia akan tanya apakah tujuan sebenarnya. Dia merujuk kepada tujuan.
apakah tujuan kita menghasilkan bahan yang dipanggil alloy ini? Okey, apakah faedahnya? Okey, nah, so nanti kita akan tengok. Ni adalah kegunaan. Contoh-contoh kegunaan. Tujuan, okey, tujuan dia akan slash dengan kegunaan. Okey, nah, kegunaan. Tapi untuk secara umum bagi tujuan ni, okey, dia ada pecahkan kepada 4. Okey, nah, kalau macam ni dia bagi macam lebih kepada contoh sebenarnya ni, contoh penggunaan. Tapi kalau ikut tujuannya yang pertama adalah untuk kalau kita tengok kat sini, kalau kita tengok kita ambil pingat ni dulu. Okey, pingat ni okey untuk menghasilkan tujuan kita buat alloy ni untuk macam boleh Ctrl Z ke? Oh, tak boleh padam lah. Untuk menghasilkan bahan yang lebih cantik. Untuk cantik lah, bahan yang lebih cantik. Okey. Sebab tu kita ada pingat emas, pingat perak, pingat gangsa. Walaupun pingat tu bukanlah emas tulen, tapi dia punya shining berkilat tu adalah cantik. Betul kan? Pingat emas, pingat perak, pingat gangsa tu dia punya shining tu cantik. Adalah tujuan cantik. Jadi kalau pingat tu, kalau kita pakai besi biasa je, besi biasa, cantik tak agak-agak pingat tu? Jadi kurang cantik. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk menghasilkan bahan yang lebih cantik. Dan untuk yang cantik ni bukan sahaja pingat, okey. Pewter ni pun adalah benda yang ni pewter ni adalah alloy lah ni. Bila dia letak nama-nama ni, okey, kat depan ni, ini semua ni alloy lah ni. Duralumin, gangsa, keluli ni karat, okey, keluli, okey, loyang, okey. Ini semua adalah alloy lah ni. Tujuannya untuk membuat cenderamata, membuat pingat. Jadi kita rangkumkan di sini adalah menghasilkan bahan yang lebih cantik. Kena sama juga dengan keluli nirkarat ni. Kalau ikutkan kita pakai sudu besi pun boleh nak makan. Garfu, sudu, camca ni hak besi pun boleh je nak makan. Boleh je, tak ada masalah. Tapi kita nak cari sesuatu yang cantik. Okey. Dan satu lagi, nirkarat ni, okey. Nirkarat ni, kod-kod lah pelajar-pelajar tak biasa dengar. Kita selalu jumpa dia dengan nama dipanggil stainless steel. Stainless steel. Keluli tahan karat. Keluli yang tidak berkarat. Jadi bila kita ada perkataan keluli tahan karat yang tidak berkarat, maka tujuan kedua untuk kita hasilkan alloy ini adalah untuk mengelakkan okey, kalau nak letak pengaratan pun boleh ataupun dalam istilah kimia kita boleh elakkan kakisan. Kakisan tu, pengaratan tu benda yang hampir sama. Cuma selalunya pengarat karat-karat ni kita rujuk kepada besi yang berkarat. Kalau logam lain kita guna kakisan. Boleh jadi tujuan dia yang kedua adalah untuk mengelakkan pengaratan ataupun kakisan. Jadi kalau diminta contohnya, keluli nirkarat. Okey, gangsa pun boleh. Sebab pingat-pingat yang dianugerahkan kepada pemenang-pemenang ni, selalunya dia tak berubah warna dah. Kecuali sama ada pudar macam tu je. Dia tak berkarat. Okey nah? Okey. Kalau di peringkat sekolah tu, wallahualam lah. Kalau dia berkarat tu mungkin campuran dia tu, masa buat alloy dia tu besinya lebih banyak. Mungkinlah. Okay. Yang ketiga, tujuan pengalloyan ni, okay, kalau kita tengok kepada kereta dan juga kapal terbang. Kalau ada setengah contoh tu dia akan letak buat jambatan, ada yang buat bangunan. Okay, nah, yang itu penggunaan logam-logam itu ataupun alloy-alloy itu adalah untuk meningkatkan, menambahkan kekuatan. Okay, itu tujuannya adalah untuk menambahkan kekuatan. Jadi kita akan guna alloy juga untuk menambahkan kekuatan. Jadi nanti kalau dalam soalan peperiksaan, kalau soalan tanya apakah tujuan pengalloyan, tujuan menghasilkan alloy, maka kita bagi yang umum ni. Boleh nah? Jangan kata apakah tujuan membuat alloy?
untuk membuat pingat, untuk membuat badan kapal terbang. Ni lebih kepada contoh nah, jangan tersilap. Okey, jangan tersilap nah. Duralumin adalah contoh. Gangsa adalah contoh. Okey, contoh dan juga tujuan kegunaan dia, sorry. Okey, contoh dan kegunaan. Contoh dan kegunaan. Kalau soalan tanya tujuan, kita ambil yang umum ni. Boleh? Boleh kat situ. Jelas ah? Boleh kat situ? Jelas? Boleh. Okey. Dan untuk contoh dan kegunaan, nanti bila saya dah upload balik video ni, kod tak sempat salin, awak boleh buat nota daripada sini. Okey. Rasanya gambar ni dalam buku teks pun ada. Contohnya maksudnya awak akan ambil contoh alloy, awak buat jadual, contoh dan kegunaan. Okey, buat ni contoh yang pertama, pewter. Okey, kegunaannya apa dia? Contoh yang kedua, keluli. Okey, keluli. Okey, contohnya apa dia? Cuma nanti dalam nota yang awak akan buat nanti, tolong tengok sama, okey, bahan yang digunakan, bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan pewter. Sebab apa? Tadi kan kita ada bagi takrifan, alloy ni adalah campuran. Campuran. Jadi kita selalu soalan akan tanya, untuk pewter, logam utama. Logam apa yang utama digunakan nak menghasilkan pewter? Logam apa yang utama nak menghasilkan duralumin? Logam apa yang utama? Dia ada campuran nak menghasilkan gangsa, nak hasilkan keluli loyang ni. Boleh tak? Yang ni saya kira amanahkan sebagai tugasan lah. Boleh ambil je dalam slide yang saya akan tunjuk nanti pun insya-Allah ada. Dalam buku teks pun ada. Cuma nak bagi cetusan untuk pelajar tertanya-tanya apakah logam utama yang digunakan untuk nak menghasilkan alloy itu. Okey, perbandingan sifat alloy dengan logam tulen. Oops, backs. Sana. Okey, perbandingan sifat alloy. Dari segi kekerasan, kekuatan dan juga cantik lah. Okey, selalunya tu yang tujuan kita tadi tu, meningkatkan kekuatan. Alloy adalah lebih kuat. Okey, nah. Alloy lebih kuat. Okay, ini umumnya. Alloy lebih kuat. Okay, nah. Ni explanation lah. Bila dah jadi alloy, dia boleh cegah kakisan logam. Okay, menjadi lebih keras, lebih kukuh. Itu je lah. Okay. Alloy lebih kuat. Perbandingan sifat yang pertama, alloy lebih kuat. Nanti kita akan explain lah lebih detail. Kenapa bila jadi alloy tu lebih kuat. Okay. Yang kedua, ni ambil sebagai nota umumnya tu. Okay. Bila alloy lebih berkilat, lebih cantik lah tu. Tahan kakisan. Tahan kakisan tu maksudnya pengaratan lah tadi tu. Dia tahan daripada pengaratan. Lebih keras ataupun lebih kuat. Dalam nota ni dia bagi macam ni. Okay. Bukan lebih kurang samalah dengan soalan yang dia tanya apakah tujuan menghasilkan bahan logam yang lebih cantik, lebih tahan karat, lebih kuat. Sama. Okey nah? Sama. Okey, jadi saya tak tunggu lama lah dekat slide ni. Okey, seterusnya yang ni eksperimen ataupun explanation untuk nak menerangkan kenapa alloy jadi lebih kuat daripada logam tulen. Okey nah? So kalau tengok logam tulen ke alloy ke apa-apa bahan, kita dah pun belajar berkenaan atom. Okey, dalam mana-mana bahan, mana-mana jirim, memang dia ada zarah. Dan zarah untuk logam ni kita ada atom. Okey nah. Susunan atom dalam logam kan pepejal. Jadi dia tersusun elok macam ni. Ingat lagi nah, tajuk awal tingkatan 4, susunan zarah dalam pepejal. Jadi dia tersusun cantik macam ni. Okey. Bila tersusun cantik macam ni, katakanlah ada satu daya yang dikenakan ataupun ketuk. Ada siapa-siapa nak tanya soalan ke tu? Bunyi macam nak tanya soalan? Tak ada? Tak ada, tak apa. Bunyi macam ada orang nak tanya soalan. Okey. Bila ada ketuk satu daya ataupun kalau kita istilah biasa tu kita ketuk, okey. Bila dia tersusun macam ni, okey, dia lebih mudah menggelonsor. Bila kita sebut lebih mudah menggelonsor,
bukanlah maksudnya mudah yang secara realiti tu. Mudah menggelongso. Maksudnya mudah menggelongso dibandingkan dengan alloy. Itu aja. Sebab apa? Kalau awak jumpa tiang besi, tiang elektrik ke tiang apa ke yang besi, bila awak pergi ketuk dengan tangan, tumbuk dengan tangan ataupun tendang ke, dia tak mudahlah bengkok, dia tak adalah mudah sangat nak menggelongso. Cuma kita bandingkan dengan alloy, dibandingkan dengan alloy, logam tulen ni adalah lebih mudah menggelongso. Okey nah. Kalau nak tanya kenapa dia lebih mudah menggelongso, sebab yang ni. Okey nah. Bersaiz sama sebab saiz atomnya adalah sama dan tersusun. Jadi bila kena daya mudah menggelongso. Sedangkan kalau untuk alloy, okey kita ke depan sikit. Okey nah. Ni dia. Kalau alloy, sebab dia campuran. Bila alloy, dia ada campuran. Bila ada campuran, dia terdiri daripada mungkin 2 atau 3 jenis atau lebih jenis atom yang berbeza. Jadi bila bahan berbeza, atom berbeza, saiznya pun berbeza. Dicampur-campur dalam satu bahan, okey? Jadi bila dah tercampur-campur, nampak tak dia punya susunan tu? Nampak tak? Dia sudah jadi tidak tersusun. Tidak tersusun. Maka bila sudah tidak tersusun, dia akan jadi lebih sukar. Lebih sukar untuk menggelongso. Sukar menggelongso dibandingkan dengan hak logam tulen tadi tu. Kenapa dia sukar menggelongso? Sebab dia sudah tidak tersusun. Bila nak bergerak, ada atom lain yang kacau dekat tengah. Bila nak bergerak, ni ada atom lain. Jadi kesan dia, kalaulah ada penggelosoran pun, mungkin sedikit sahaja dia bergerak. Tidak seperti yang logam tulen yang tak ada campur hak lain-lain tadi. Ni yang ni tadi. Yang ni tak ada gangguan langsung. Dia tersusun elok sahaja. Boleh tak? Okey. Jadi kalau soalan tanya nak jawab macam mana? Kenapa alloy lebih kuat? Sebab alloy mempunyai atom asing yang mengganggu susunan, maka sukar menggelongso apabila daya dikenakan. Boleh okey. Sukar menggelongso, atom dalam alloy sukar menggelongso. Sebab apa? Susunan terganggu. Dia sudah tidak tersusun lah. Terganggu tu maksudnya susunan dia tu dah tidak tersusun. Tidak tersusun elok. Okey Okey, seterusnya. Kewajaran penggunaan alloy. Maksudnya bila kewajaran ni, ingatlah, dia ada positif, ada negatif. Okey. Tak keluar. Okey pun boleh. Tak okey pun boleh. Yang ni berdasarkan kita punya rasionalisasi lah. Tapi selalunya untuk penggunaan alloy ni sebenarnya kita ambil yang okey lah. Okey, sebab alloy ni kan lebih kuat, lebih cantik, lebih tahan karat. Jadi bahan-bahan yang menggunakan alloy ni akan jadi tahan lama lah. Boleh lah. Jadi kalau kat sini dia just sekadar nota lah. Okey Alloy adalah berdasarkan komposisi ni pun tak jawab lagi. Namun dan digunakan untuk tujuan berbeza. Ni belum jawapan lagi ni. Dia tak menjawab lah. Maksudnya kalau kita nak jawab, kita kena relatekan dengan tujuan kita buat alloy tadi tu. Okey, iaitu wajar. Maksudnya kalau soalan tanya, nyatakan kewajaran penggunaan alloy, jadi jawapan pertama pelajar adalah wajar. Kenapa? Alloy mempunyai sifat yang lebih kuat. Alloy mempunyai sifat yang tahan pengaratan. Alloy mempunyai sifat yang lebih cantik, permukaan lebih cantik dari logam tulen. Tentulah. Okey nah. Ni hak kata tadi. Okey, untuk awak buat sedikit catatan nota nama alloy, kegunaan. Ni hak tadi saya minta awak buat nota secara umum. Lepas tu cuba kenal pasti logam utama yang ada dalam alloy tersebut. Okey nah, hak ni dalam muka surat berapa dah? Buku teks. Nanti rujuk lain .
Yang penting awak ingat alloy apa, kegunaannya apa dan apakah logam utama yang ada dalam alloy tersebut. Boleh Boleh tak? Hak sifat ni bacalah. Baca lebih kepada baca lah. Okey, ni contoh-contoh lain lagi. Alloy. Okey, alloy. Okey, kewajaran sekali lagi. Okey, ni contoh-contoh alloy yang dah advance lah ni. Okey, kita ada superconductor. Okey, alloy yang digunakan untuk pengangkutan elektrik. Ni dah advance punya. Boleh nak? Ni contoh yang maksudnya dia just bagi gambar ni. Okey, dia cerita-cerita semua benda ni maksudnya nak menunjukkan bahawa penggunaan alloy ni adalah suatu perkara yang wajar. Maksud suatu perkara yang okey untuk digunakan. Boleh nak? Sesuatu yang wajar. Okey, setakat itu saja. Pendek je untuk hari ni. Sebab kita nak bagi betul-betul faham tentang alloy. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan? Ada siapa-siapa nak tanya soalan? Sunyi sepi je. Ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, sebenarnya dalam tajuk alloy ni pun ada eksperimen dia. Tapi sedihnya bila buka sekolah nanti, dah dapat berita bila buka sekolah nanti secara penggiliran, pelajar-pelajar bukan kelas face to face biasa, terus jawab ujian. Dapat maklumat tak? Cikgu dah beritahu dah. Dah bagi tahu dah. Jadi bila dah bagi tahu tu nak buat amali tu agak susahlah, tapi tak apalah, nanti kita tengok secara video amalinya. Jadi untuk hari ni mana soalan tak ada soalan dalam buku ni. Okey, uji kendiri 8.1. Boleh sebagai latihan untuk hari ni, tengok study soalan uji kendiri 8.1. Uji kendiri tulis kat mana? 8.1. Okey. Kalau dapat jawab semua, alhamdulillah. Okey, kalau tak dapat jawab boleh tanya. Okey tu. Kenapa lost network connection ni? Duk cakap sorang-sorang Okey. Dengar. Sebab dekat skrin saya ni keluar you lost your network connection. Awak dengar? Boleh dengar? Dengar. Okey. Tapi tak apa, dah nak tamat pun. Okey. Jadi masa yang ada sikit lagi, okey. Boleh tengok soalan uji kendiri 8.1. Okey? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apalah, 4 orang pun 4 orang lah.